Okey kelas, tadi kita tengok macam mana nak tambah dan tolak pecahan. Sekarang kita nak tengok macam mana nak darab dan bahagi pecahan. Okey, so kalau tambah dengan tolak tadi, contohnya kita ada A over B tambah dengan C over B. Syarat dia denominator kena sama B. Okey, lepas tu kita hanya buat operasi tambah ataupun tolak yang bahagian numerator sahaja. Ini untuk tambah dan tolak. Tapi kalau darab dan bahagi dia berbeza. Okay, so untuk darab, when multiplying darab two fraction, untuk kita darab dua pecahan, multiply the numerator, darab numerator by the numerator. Okay, kalau kita ada A over B darab dengan C over D, kita kena darab numerator darab dengan numerator. Kita akan dapat A darab C. Dan denominator darab dengan denominator. Denominator darab dengan denominator. B darab D. Contoh kalau kita ada 2/3 darab dengan 4/5, awak tak perlu samakan denominator. Samakan denominator hanya untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Kalau untuk operasi darab dan bahagi tak perlu samakan denominator. So apa yang awak kena buat adalah awak hanya kena darab atas darab dengan atas. 2 darab dengan 4, 8. Bawah darab dengan bawah. 3 darab dengan 5, 15. So kita dapatlah jawapan 8/15. So kalau darab ni senang, dia direct sahaja. Macam mana pula kalau bahagi? When dividing two fraction, bila nak bahagi dua pecahan, multiply the first fraction with the reciprocal of the second fraction. Apa benda pula ni? Reciprocal ni. Okey, bendanya simple sahaja kelas. Kalau kita nak bahagi pecahan, contohnya kita ada 1/8 bahagi dengan 3/4. Kalau darab tadi direct, darab atas, darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Tapi kalau bahagi, apa yang awak kena buat adalah awak kena terbalikkan dulu yang bahagian belakang ni untuk kita tukar bahagi ni jadi darab. Kalau bahagi kita kena tukar dulu bahagi jadi darab. Lepas tu kita kena terbalikkan pecahan bahagian belakang. Yang atas duduk bawah, yang bawah duduk atas. So untuk pecahan ni dia akan jadi 1/8 darab, kita balikkan 4/3. Barulah awak boleh buat operasi darab di mana atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. So 1 darab dengan 4, 4. 8 darab dengan 3, 24. Okay, so ini awak boleh kecilkan. Macam mana nak kecilkan? Sebab atas ni boleh bahagi dengan 4, bawah pun boleh bahagi dengan 4. Okay, so 4 bahagi 4, 1. 24 bahagi 4, 6. So ini kecilkan. Tapi kalau awak tak tahu, tak reti, tak pasti, tinggalkan sahaja jawapan macam ni. Okey, contoh kalau kita ada 3/20 bahagi dengan 10/40 contoh. Okey, 3/20 bahagi 10/40. Macam mana nak buat? Ingat, kalau operasi bahagi, kita kena tukar dulu dia jadi darab. So 3/20 darab. Bila kita tukar jadi darab, pecahan belakang ni kita kena terbalikkan. Yang bawah duduk dekat atas, yang atas duduk dekat bawah. Barulah kita boleh buat darab macam biasa. Atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. So 3 darab dengan 40, 120. 20 darab dengan 10, 200. So yang ini boleh kecilkan, yang ini boleh bahagi dengan 10, bawah pun boleh bahagi dengan 10. Okay, so awak akan dapat 12/20. Boleh kecilkan lagi, atas boleh bahagi dengan 4, bawah pun boleh bahagi dengan 4. So 12 bahagi 4, 3. 20 bahagi 4, 5. So dapatlah pecahan yang terkecil 3/5. Ataupun kalau awak tak reti atau tak pasti, tinggalkan sahaja jawapan macam ni pun betul. Alright, so itu untuk darab dan bahagi pecahan. Ini kalau kita nak kena selesaikan pecahan yang ada banyak operasi macam ni, so awak kena ingat untuk kita buat
operasi-operasi yang ada banyak macam ni, kita kena ikut rule. Okay, kalau zaman awak sekolah dulu, rule dia saya tak tahulah awak guna singkatan apa, tapi saya rasa sama je, kita guna rule BODMAS. BODMAS. Apa dia rule BODMAS? Benda pertama yang awak kena buat adalah bracket. Maksudnya kalau kita ada kurungan, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey. Yang kedua awak kena buat adalah order. Apa dia order? Order ni kalau kita ada power, okey, ataupun square root. Kalau awak ada power, kuasa ataupun square ni punca kuasa. Kena buat dulu. Kuasa dengan punca kuasa. Tak kisahlah kuasa 2 ke, kuasa 4 ke, kuasa 10 ke, punca kuasa berapa pun, 2 ni kena buat dulu. Okey, lepas tu D stand for division. Bahagi. Buat bahagi dulu. And then M stand for multiplication. Lepas division, darab. Lepas bahagi, darab. Lepas tu A stand for addition. Tambah. Dan yang terakhir S stand for subtraction. Okay, tolak. So kena ikut turutan. Mula-mula bracket. Lepas dah bracket, tengok ada tak yang power ataupun square, kena buat dulu. Lepas tu bahagi dulu. Lepas tu darab. Lepas tu tambah. Dan akhir sekali baru buat tolak. So kalau awak tengok dekat equation yang pertama ni, soalan yang pertama ni, kita ada bracket. So kita kena selesaikan dalam bracket ni dulu. Okay, so 2/5 tambah dengan 1/3. Nak tambah tak sama fraction dia. Tak sama denominator dia. So nak bagi sama macam mana? Yang ini darab dengan 3, darab dengan 3 juga, darab dengan 5, darab dengan 5. Okay, so bahagian bawah awak akan dapat 5 darab 3, 15. Atas 2 darab 3, 6. Tambah dengan 3 darab 5, 15. Atas 1 darab 5, 5. So bila tambah, awak akan dapat 6 tambah 5 sama dengan 11/15. So kita dapatlah yang ini 11/15. Barulah kita boleh buat operasi yang depan ni. Kena selesaikan dulu bracket. Okay, so operasi tu dia kata 2 bahagi dengan 11/15. Okay, so 2 ni 2 apa kelas? Saya cakap tadi kalau 2 macam ni kita boleh tukar dia dalam bentuk pecahan. Dia akan jadi 2/1 bahagi dengan 11/15. Bila kita nak buat bahagi kena tukar jadi darab. Depan ni sama. Belakang ni kena buat apa? Kena terbalikkan. Yang bawah pergi atas, yang atas pergi bawah. Barulah kita boleh selesaikan. Macam mana nak darab pecahan? Atas darab dengan atas. 2 darab 15 awak akan dapat 30. Bahagi dengan bawah darab dengan bawah. 1 darab 11 awak akan dapat 11. So inilah dia jawapan dia. Ataupun yang ini merupakan improper fraction. Okay, so kita boleh tukar dia menjadi mixed number. Buatlah bahagi 30 bahagi dengan 11. Dapat 2. Ada baki 8. So ini kita boleh tulis dia sebagai 28/11 pun boleh mana-mana. Okay, so ini kena buat ikut turutan. Alright, cuba tengok soalan ni. Dua per 3 bahagi dengan 4/3 tolak dengan 5/6 darab dengan 3/4. Okey kelas. Kalau awak tengok dekat sini, dekat syarat ni kena buat apa dulu? Kena buat bahagi, lepas tu darab. Okey, mula-mula kena buat bahagi, lepas tu kena buat darab dulu. So kat sini awak tengok awak ada bahagi. So kena bahagi dulu, lepas tu darab, lepas tu baru kita boleh buat tolak. Okey, so bahagi dulu.
2/3 bahagi 4/3. So nak buat bahagi kena tukar jadi darab. Depan ni salin balik, tetapi belakang ni kena terbalikkan, 3/4. So awak akan dapat jawapan 2 darab dengan 3, 6. 3 darab dengan 4, 12. So ini awak dapat 6/12 yang ni. Lepas tu kita kena buat pula darab dulu. So 5/6 awak kena darab dengan 3/4. Darab tak ada masalah, straight sahaja. Atas darab dengan atas, 5 darab 3, 15. Bawah darab dengan bawah, 6 darab 4, 24. So yang ini kita dapat 15/24. Barulah kita boleh buat tolak. Okay, so sekarang 6/12 awak nak tolak dengan 15/24. Ingat, bila kita nak buat tolak dan tambah, denominator kena sama. Tanya diri awak, boleh tak 12 ni nak jadi 24? Boleh lah. Macam mana? Darab dengan 2. So bawah darab 2, atas pun darab 2. So sekarang 6 darab dengan 2 awak dapat 12. Bawah 12 darab 2 awak dapat 24. Tolak dengan 15/24 dah tak ada masalah. Sebab apa? Denominator dah sama. So kita akan dapat jawapan denominator dia 24. Apa yang awak perlu buat adalah tolak bahagian atas sahaja. 12 tolak dengan 15. Macam mana ni doktor? 12 je tapi kena tolak 15. Duit ada RM12. Beli barang RM15. Tak cukup. Berapa awak hutang? -3. Ini senang je lah ni. Tekan kalkulator pun boleh dapat jawapan. So inilah jawapan dia. Ataupun awak boleh kecilkan, sebab atas ni kita boleh bahagi dengan 3. Bawah pun boleh bahagi dengan 3. So awak akan dapat -1/8. Okay, ataupun tinggalkan jawapan macam ni pun boleh, mana-mana. Alright. Okay, tengok soalan ini. Satu 2/3 bahagi kurungan 3 1/2 tolak 2 1/4. Okay kelas, bila awak dapat soalan yang melibatkan mixed number macam ni, saya nasihatkan awak untuk tukar dia jadi improper fraction supaya awak tak keliru. Tukar jadi improper fraction. 1 2/3. Macam mana nak tukar dia jadi improper fraction? Okey, 1 ni kena darab dengan 3, kena tambah dengan 2. So 1 darab 3, 3. 3 tambah 2 sama dengan 5/3. Itu cara dia. Okey, so yang ini sebenarnya adalah 5/3. Okey, yang ini pula 3 1/2. Macam mana nak jadikan dia improper? Bawah kita darab, lepas tu tambah dengan atas. So 3 darab 2 6. 6 tambah 1, so awak akan dapat 7/2. So ini adalah 7/2. Okay, and the last one here you have 2 1/4. Ingat, bawah darab, atas kena tambah. So 2 darab 4 8. 8 tambah 1 sama dengan 9/4. So ini adalah 9/4. Okay, so sekarang kita tulis balik. 5/3 bahagi dengan kurungan 7/2 tolak 9/4. Okay kelas, ingat kita kena guna rule ini. Mengikut rule, benda pertama kita kena selesaikan adalah yang dalam kurungan. Okay, so 7/2 tolak 9/4. Tanya diri awak, boleh tak 2 ni nak jadi 4? Boleh doktor. Macam mana? Darab dengan 2. Bawah darab 2, atas pun kena darab dengan 2. So 7 darab 2 berapa? 14. 2 darab 2, 4. So 14/4 tolak 9/4. Okay, so bila dapat macam ni, ingat tambah dan tolak, denominator kena sama. Sekarang denominator dah sama.
So awak akan dapat jawapan denominator dia masih lagi 4. 14 tolak 9 awak dapat 5. So ini jawapan dia 5/4. Barulah kita boleh buat operasi bahagi. Okey, 5/3 bahagi dengan 5/4. Ingat, bila nak buat bahagi, kita kena tukar tanda bahagi jadi darab. Bila kita tukar tanda bahagi jadi darab, yang depan ni kita salin je balik. Tapi yang belakang ni kita kena terbalikkan 4/5. Lepas tu barulah kita boleh darab. Atas darab dengan atas. 5 darab 4, 20. Bahagi dengan bawah, darab dengan bawah. 3 darab dengan 5, 15. Okay, so ini dia jawapan dia. Atau awak boleh kecilkan sebab 20 ni boleh bahagi dengan 5. Atas bawah pun boleh bahagi dengan 5. 20 bahagi 5, 4. 15 bahagi 5, 3. So ini jawapan dia. Okey, ataupun awak boleh tunjuk juga dia menjadi mixed number sebab ini improper fraction. Atas lagi besar daripada bawah. So 4 bahagi dengan 3, awak dapat 1. 1 darab 3, 3 ada baki 1. So boleh juga tulis dia jadi 1/3 pun boleh. Mana-mana yang awak senang. Okey, nak biarkan jawapan macam ni pun boleh, nak kecilkan pun boleh, nak tukar jadi proper fraction pun boleh. Mana-mana. Okey.